الفاتح لحضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى شفاء النصر الأعداء وسوق الغيث والفرج رحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلى كل نية صالحا وسلف الصالح عند بدء دروسهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang pertama, mohon maaf sebab lambat kita mula. Ada tadi ada masalah tentang Zoom ni, subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan berterusan untuk tadabbur Al-Quran Al-Karim. Kita sudah sampai pada juzuk 9. Masya Allah. Lagi satu juzuk. Esok insyaAllah dah habis 10 hari pertama daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita dan terimakan pada kita insyaAllah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Juzuk nombor 9. Juzuk ini namanya Juzuk Qala al-Mala'. Juzuk ini mula dengan qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumih. Jadi juzuk ini dinamakan juzuk qala al-mala'. Dan ayat juzuk ini, jumlah ayat yang ada padanya 159 ayat. 159 ayat. Dan juzuk ini mula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. Nah, dan juzuk ini habis pada akhir ayat, pada ayat yang terakhir pada juzuk ini, pada ayat nombor 40 daripada surah Al-Anfal. Naam, pada qawlihi ta'ala, وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولى ونعم النصير. Nah, dan juzuk ini adalah badannya 119 ayat daripada surah Al-A'raf dan 40 ayat daripada surah Al-Anfal. Nah, ayat juzuk ini adalah surah Al-A'raf ayatnya Makkiyah dan surah Al-Anfal ayatnya Madaniyah. Ayat Al-A'raf semua ayatnya adalah apa? Ayat Makkiyah, dan surah Al-Anfal ayatnya ayat Madaniyah. Juzuk ini mula dengan seperti mana qalu pada tadi adalah sambungan pada kisah Shu'aib. Semalam kita ceritakan kisah kaum Madian. Kita kata itu adalah kaum Shu'aib. Dan saya sudah ceritakan kisah itu semua. Jadi ada sambungannya dalam juzuk nombor 9. Dia mula daripada juzuk 8 dan sambungannya daripada juzuk 9 pada kisah Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Kemudian adalah dalam juzuk ini adalah di antara kisah yang ada badannya kisah Nabiullah Musa dengan orang ahli sihir itu pada ayat 103 hingga ayat 126. Kisah Shu'aib daripada awal juzuk ini, dari awalnya. Dan kisah Ashabus Sabt ada lalu dalam 3 ayat tentang kisah Ashabus Sabt. Saya rasa kalau tak silap kita sudah ceritakan juga kisah orang tu, kisah Ashabus Sabt. Juga adalah lalu dalam juzuk ini. Dan juga adalah
kisah makar Quraisy di Dar Nadwa. Kisah makar Quraisy di Dar Nadwa adalah kaum Quraisy ada satu masa dikumpulkan untuk kan nak bincang sama-sama bagaimana nak habiskan dakwah Nabi Muhammad SAW, bagaimana tentang halnya. Kisah itu berlaku di zaman hijrah, di masa baginda Nabi Muhammad SAW hijrah bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Naam. Dan di masa itu ada kisahnya. InsyaAllah kita akan cuba pada hari ini dengan izin Allah cukup masa, kita akan terangkan kisah ini juga insyaAllah subhanahu wa ta'ala pada ayat 30 hingga ayat 33. Nah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam juzuk ini ada beberapa doa. Di antaranya adalah doa talab ifragh sabr wa tawfi ala Islam. Doa minta Allah Subhanahu wa taala bagi kita kesabaran dan juga matikan kita dalam keadaan Islam. Dan doa adalah untuk minta maghfirat untuk nafsu kita dan juga kepada saudara-saudara kita. Yaitu doa yang pertama adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Pada surah Al-A'raf ayat 26. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, doa yang kedua adalah juga pada surah Al-A'raf, adalah pada ayat 151, iaitu Rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Contoh doa ini bolehlah kita tuliskan untuk saudara kita. Contohnya, katalah adalah seorang hari jadi adiknya, hari jadi adiknya ataupun abangnya, tulis ayat ni, bagi tulis dekat kad cantik-cantik, bagi dekat adik kamu. Rabbi ighfirli wa li akhi, ya Allah ampunkan untuk aku dan juga bagi saudaraku. Wa adkhilna fi rahmatik, masukkan kami di dalam rahmatmu ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Doa sangat bagus, boleh kita amalkan. Nah, adalah banyak daripada doa daripada Al-Quran Al-Karim yang kita boleh gunakan di dalam hidupan kita, dan seperti mana saya sebut sebelum ini, adalah di antara doa yang paling baik adalah doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan doa yang ada pada Al-Quran, doa yang ada pada Al-Quran dan doa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mula kita ceritakan tentang kisah-kisah yang ada pada juzuk ini, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mula dengan kisah surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal diturunkan selepas Ghazwa Badr, Badr Al-Kubra. Selepas perang Badr yang besar adalah berlaku, turunkan ayat tentang surah Al-Anfal. Permulaan surah Al-Anfal. Perang Badar itu adalah berlaku pada tahun 2 Hijrah. Nah, sana saniyah lil Hijrah, di antara orang Muslim dan juga orang Quraisy. Di masa itu yang membawakan ataupun ketua kepada orang Muslim adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kira perang itu adalah perang besar yang berlaku di antara orang Muslim dan juga orang kafir. Walaupun di masa itu orang Muslim adalah tidaklah ramai sangat di masa perang itu. Dan perang itu adalah di masa itu orang Islam bilangannya adalah lebih kurang 313 orang, dan orang musyrik, orang Quraisy itu bilangannya 1,000 orang di masa itu. Dan di masa itu adalah tentang perang itu, perang Badar Al-Kubra. Nah, berlaku benda ini apabila sudah ada gangguan daripada orang Quraisy kepada orang Islam. Di masa itu orang Quraisy larangkan orang Islam untuk berniaga dan juga usaha untuk rampas apa yang dia ada pada perniagaan dan apa yang dia ada pada harta. Jadi orang Islam adalah ini nak selamatkan pada perniagaan, nak selamatkan niagaan dia,
dan juga untuk nak lawan dengan orang itu untuk menjaga hajat-hajatnya. Ya, jadi di masa itu baginda Nabi Muhammad SAW membawa orang Islam untuk apa, lawan dengan orang Quraisy di satu tempat dekat Bi'r Badr, dekat Telaga Badr di tahun 2 Hijrah. Dan di masa itu adalah seperti mana sebut tadi, bilangan pada orang Islam adalah 313 orang dan bilangan orang yang Quraisy itu adalah 1000 orang. Walaupun ada bilangan orang tidak ramai orang Islam, hanya 300 lebih, tapi di masa itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan menang itu kepada orang Islam dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang Islam yang menang disebabkan adalah imannya dan juga tawakal ala Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tawakal, jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri pada orang Islam untuk menang di perang itu. Apabila kisah ini ataupun bagaimana berlakunya apabila adalah bertemu dua dua tentera Islam dan juga orang Quraisy itu di satu tempat dekat seperti mana sebut tadi dekat Telaga Badar, adalah baginda Nabi Muhammad SAW adalah dia orang pertama dekat askar itu ataupun dekat tentera itu. Dan sebelum perang itu baginda Nabi Muhammad SAW sudah beri pada sahabatnya nasihat dan juga ingatan untuk dia dan sabar dan iman, kuatkan imannya dan ingatkan menang itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bagi apa bagi kepada sahabat supaya orang itu bertemu dengan dalam perang itu tidak ada orang yang risau dan sebagainya. Jadi di masa itu Nabi SAW bagi tahu pada orang itu adalah kamu sabar dan iman dan kamu akan menang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya menang itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di masa itu adalah sudah tertibkan tentang tentera itu dengan cara yang baik dan juga sahabat semua adalah di masa itu semua adalah menunjukkan pada kekuatannya dan juga berusaha untuk nak perang ini dengan baik, sangat baik, dengan iman yang kuat. Jadi di masa itu apabila berlaku perang sampai di dalam ma'rakah itu ataupun dalam perang itu 70 daripada ketua ataupun orang yang besar daripada golongan Quraisy sudah mati dan juga 70 orang yang dia kena ambil sebagai asir harb. Yani maksudnya ditangkapkannya sebagai adalah disebabkan perang itu dipenjarakannya ataupun dia ketangkapannya dalam perang dipanggilkan asir dalam bahasa Melayu, tak tahu apa namanya, tapi nama asir dalam bahasa Arab ditangkapkan disebabkan adalah perang di masa itu 70 orang, 70 orang mati, 70 orang yang kena ditangkap. Nah, kemudian apabila sudah orang Islam ini dengan syarat ringkas ya, barakallahu fikum. Sebenarnya ada banyak pada kisah dalam bab itu tentang perang Badar. Tapi tajuk kita sekarang kita bukan nak terangkan tentang perang Badar, kita nak terangkan tentang surah Al-Anfal. Tapi mukaddimahnya untuk nak terangkan untuk bermulaan surah Al-Anfal apa sebabnya turun, kita kena faham apa yang berkaitan dengannya. Jadi surah Al-Anfal ini berkaitan dengan apa? Perang Badar. Selepas orang Islam sudah berjaya dan dia sudah dapat berjaya dalam perang itu, Subhanahu wa taala bagi pada orang Islam banyak daripada harta yang didapat daripada perang itu. Maksudnya hasil pada perang itu adalah pada jatah ataupun pada harta dan sebagainya, ada banyak benda. Jadi sebelum itu baginda Nabi Muhammad SAW sudah beritahu pada sahabat tentang tentang bab ini, siapa yang akan perang di perang Badar itu dia akan dapat seperti ini. Jadi Nabi SAW bagi pada orang itu janji untuk siapa yang akan perang daripada sahabat dengan orang kafir itu, siapa yang bunuhkan orang, siapa yang dia rampas orang ataupun tangkapkan orang dan sebagainya, eh, dia akan dapat seperti ini. Jadi selepas sudah menang, banyak daripada sahabat adalah dia pergi cepat-cepat untuk apa? Untuk nak ambil hasil daripada perang itu.
Dan ada sebahagian daripada orang yang daripada sahabat yang berumur adalah dia berjaga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa perang, tidak tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak pergi ke sana untuk mengambilkan apa yang ada pada harta dan sebagainya. Jadi di masa itu sudah berlaku di antara sahabat adalah macam khilaf ataupun senang cakap bergaduhan cakap bagaimana ini kita ada hak, ini kita ada hak, macam bagaimana kita, kamu sudah ambil, kita tak dapat ambil, macam tu. Jadi di antaranya, jadi apabila jadi seperti itu, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Anfal, iaitu permulaannya pada qaulihi ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini untuk tanyakan tentang Al-Anfal. Maksud Al-Anfal itu adalah Al-Ghanimah. Yani adalah Al-Ghanimah, maksud hasil daripada perang itu ataupun yang didapat daripada perang itu, daripada harta dan sebagainya. Jadi katalah ini lillahi walir rasul. Hukumnya ataupun bagi-baginya iaitu adalah milik kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sudah turun pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bagi kepada sahabat dengan cara adil. Di adil di antara orang yang perang di dalam ma'rakah, yang perang di dalam perang itu, atau yang orang yang jaga Nabi Muhammad SAW. Naam. Dan juga pada golongan orang fakir dan miskin, dan dengan apa yang Allah SWT suruh badannya. Jadi Nabi SAW bagi ghanimah ataupun apa yang ada daripada itu dengan cara adil di antara semua orang itu. Daripada kisah ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Naam. Dalam kisah ini pada permulaannya, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi wa lirrasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Jangan takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah bergaduh di antara kalian. Wa athi'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman. Jadi sahabat sudah terima pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dan terima arahan pada Nabi Muhammad SAW. Nabi alaihi salatu wasallam bagi pada orang itu dengan cara adil di antara kalian semua, di antara semua orang. Dalam kisah ini, ayat yang seterusnya penting kalau kita pergi kepadanya sikit supaya kita tahu bagaimana orang yang beriman yang hak, bagaimana orang yang beriman yang benar-benar dia orang beriman. Apa sifatnya? Apa yang ada pada sifatnya? Kalau kita sambung ayat yang ada berterusan sampai ayat nombor 4, innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang yang apabila dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala, hatinya khusyuk. Hatinya adalah khusyuk, dia adalah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila orang baca di hadapannya ayat firman Allah Subhanahu wa taala, maka iman yang menambah. Naam. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang itu adalah tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman yang sebenar-benar dia orang beriman adalah dia tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna shalah, orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, wa mimma razaqnahum, daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala beri badannya dia infak. Maksudnya adalah tunaikan zakatnya. Naam. Ulaika humul mu'minuna haqqan, sesungguhnya orang itu adalah yang mukmin yang benar-benar. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfirah wa rizqun wa maghfiratun wa rizqun karim. Adalah peringkat-peringkat baginya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada peringkat-peringkat untuknya. Naam, sisi Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirah, dan ada keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki daripada padanya. Jadi ini adalah di antara sifat-sifat yang kena ada pada setiap orang yang beriman. Kena jaga pada sifat ini, adalah dia adalah orang yang apabila dengar firman Allah Subhanahu wa taala menambahkan badannya khusyuk dan menambahkan badannya iman. Jadi ini adalah di antara sifat yang ada perlu pada kita setiap orang muhasabahkan dirinya. Adakah firman Allah Subhanahu wa taala apabila kita baca atau apabila kita dengar,
Adakah dia ada berkesan pada hati kita ataupun tidak? Nauzubillah min dzalik. Jika tidak, kita dengar pada firman Allah Subhanahu wa taala, kan adalah di antara orang yang soleh adalah dia menangis, dia dengar surah Al-Fatihah dia menangis. Yasma' kalam Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Yani yasil bihi al-hal sampai keadaannya dia adalah menangis. Dengar surah Al-Fatihah saja dia menangis. Yani apabila dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tahu adalah kita minta bantuan, minta adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapa yang boleh tolong kita selain pada Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izinnya. Apa yang kita nak ada pada Allah sebenarnya. Sebelum kamu adalah nak duit ke, nak pinjam duit ke daripada kawan, nak ambil duit daripada kawan ke, nak ambil harta dan sebagainya, itu sebenarnya semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah SWT tak sampaikan kita pada hari itu untuk kita sampai dengan orang tu ambil badannya dan sebagainya. Mungkin Allah SWT tak panjangkan umur kita. Semua dengan izinnya. Jadi di antara benda yang perlu pada kita semua adalah sebelum kita minta pada manusia, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang beriman, yang hak, dia adalah tawakkul ala Allah Subhanahu Wa Taala. والتوكل على الله سبحانه وتعالى ليس معناه عدم الأخذ بالأسباب. Maksud tawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan maknanya adalah kita tidak amalkan dengan sebab-sebab. Tak, kita kena amalkan dengan sebab. Jangan ada orang duduk di rumahnya, kemudian dia tak kerja, tak buat apa-apa, dan dia kata apa? Saya tawakal ala Allah. La ilaha illallah. Kamu nak tawakal? Boleh. Bukan tawakal seperti itu. Nabi SAW apabila seorang daripada sahabat yang untanya berjalan, tinggal dan jalan, dia masuk masjid, dia keluar dan untanya tidak ada. Ceritakan pada Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW qal, i'qil wa tawakkal. I'qil wa tawakkal. Dia kata dia, saya biar unta seperti itu. Lepas tu unta tu dah jalan. Nabi SAW kata padanya, i'qil wa tawakkal. Atau i'qilha wa tawakkal. Atau kama qal. Maksud, ikatkannya, kemudian kamu sebut tawakal. Jangan adalah kata tawakal tapi kamu tidak amalkan dengan asbab. Seperti itu. Orang yang sakit, jangan dia kata, tawakal lah, nanti Allah bagi sihat. Boleh, tak apa. Lah, bukan hal seperti itu. Mungkin adalah sakit-sakit yang biasa berlaku pada kita, yang selalu mungkin ada orang berulang-ulang sakit itu. Jadi mungkin dia dah biasa dengan benda tu. Mungkin adalah dia dah tahu benda ni mungkin satu hari, dua hari dah settle, tak ada masalah. Jadi insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau ada sakit yang perlu adalah rawatan, jangan biar-biar. Kata tawakal. Al-Islam bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Islam bukan ajarkan kita seperti itu. Adalah kita biar je keluarga tanpa nafkah, tanpa apa, dan kita pergi musafir contoh. Kata apa? Tawakal je. Tawakal macam mana tu? Sebelum nak pergi haji, dia kata pergi haji. Okey. Haji itu adalah atas orang yang dia mampu. Saya ada duit, saya cukup-cukup. Keluarga tak tahu tak cukup. Tak apalah, tawakal lah. Orang tu makanlah nasi lemak hari-hari. Ha? La yajuz hadha. Tak boleh seperti itu. Jadi adalah tawakal ala Allah Subhanahu wa taala yakun bil akhdhi fil asbab, dengan amalkan dengan sebab. Naam. Dan di antara benda yang perlu pada kita semua, saya orang yang pertama. Saya adalah orang pertama. Yang perlu pada kita adalah untuk banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir. Sebab dengan zikrullah Subhanahu wa taala hati kita akan tenang. Masalah kita akan selesai. Hidupan kita akan berubah kepada yang baik, insya-Allah Subhanahu wa taala, dengan zikrullah. Tanpa zikrullah, maka akan ada hidupan yang susah, waliyazubillah. Bukan saya yang kata, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka. Ha? Barang siapa yang dia adalah tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya tidak baca Quran, tidak ada berzikir langsung dalam hidupannya, maka hidupannya susah. Dan di sama waktu ada ayat yang lain kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi kemudahan untuknya.
dan beri rezeki kepadanya. Jadi pada kisah ini, kisah Al-Anfal, naja pada kita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Tengok sahabat bagaimana. Di masa itu semua ada harap dapat bahagian ini, bahagian ini. Apabila turunkan firman Allah SWT, sudah serah kepada Nabi SAW. Dia rida dengan apa yang Nabi akan bagi badannya. Jadi dia taat pada bab ini. Taat pada Rasulullah SAW dan ikut pada bab ini. Menunjukkan pada kisah ini adalah bagaimana kuat iman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana imannya kuat, bagaimana adalah dia perang dalam masukkan dalam perang yang perang itu adalah hanya 300 lebih, yang orang Quraisy itu adalah 1,000 orang, tapi Allah SWT bagi orang itu menang dengan izinnya. Bagaimana Allah SWT jatuhkan di hati orang itu adalah perasaan yang kuat dan sebagainya. Subhanallah, al-mu'min, orang yang beriman, la yakhaf illallah. Yani orang yang beriman tak takut pada apa-apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang sudah faham makna Allah Maha Besar, Allah Hu Akbar, Allahu Akbar. Apabila dia faham makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jadi dia akan pandang pada semua masalah yang dia ada di dunia ni, ataupun bergangguan yang berlaku padanya, atau masalah dengan orang ini, orang itu, ataupun apa-apa yang berlaku, dia akan pandang pada semua benda itu adalah benda yang kecil. Aham syai' yang penting adalah orang yabhas an ridha Allah Subhanahu wa taala, syari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ittiba' awamiruh wa ijtinab nawahi. Maksud dengan ikut pada perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh pada kita buat, kita lakukan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita jauh padanya, jangan berlakukan, dan taat pada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kisah yang kedua yang kita nak cerita pada hari ini adalah kisah ber- berkumpul orang Quraisy di satu tempat namanya Dar An-Nadwah. Dar An-Nadwah, rumah An-Nadwah, ataupun tempat dipanggilkan Dar An-Nadwah. Untuk apa? Untuk musyawarat. Kenapa? Sebab dia nak larangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke Madinah. Di masa itu sahabat awal-awal keluar untuk hijrah, sikit-sikit semua keluar pada sahabat, keluar hijrah daripada Makkah ke Madinah, dan di Madinah adalah ditunggunya oleh kumpulan Aus dan Khazraj. Nah, yang di masa itu adalah keluarkan sahabat awal-awal dan tinggalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada perempuan adalah juga di antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi di masa itu adalah uh, semua sahabat pergi kepada Madinah, tinggalkan baginda Nabi Muhammad SAW dan dua daripada sahabatnya, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, radhiyallahu anhuma jami'an insyaallah. Naam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi orang Quraisy dia takut dalam satu keadaan, kalau Nabi Muhammad SAW dia hijrah sendiri. Maksudnya dia keluar daripada Madinah dan pergi ke Madinah, dia keluar dari Makkah pergi ke Madinah seorang, maka dia tak takut pada apa, sudah dia seorang. Tapi masalahnya sudah, bagi orang itu dia rasa masalah sebab apa? Sebab semua orang Islam sudah hijrah ke sana dan di Madinah pun ada orang yang menunggunya. Jadi orang itu takut kumpulan Al-Aus dan Al-Khazraj dan juga sahabat Nabi SAW dan orang daripada orang Muhajirin semua itu terkumpulkan semua dan balik kepada Madinah untuk perang dengan orang musyrik. Jadi bagaimana nak buat tentang hal ini? Orang itu fikir bagaimana nak buat tentang bab ini. Jadi orang itu buat musyawarat. Jadi buat musyawarat untuk apa? Untuk settlekan pada bab ini. Syaratnya adalah, di antaranya adalah orang tu kata kita bunuhlah daripada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini berlaku bila? Di pada wallahu a'lam pada tarikh
26 Safar daripada tahun 14 Hijrah, daripada 14 daripada Bi'tsah, daripada mula Bi'tsah 14 daripada Bi'tsah. Jadi adalah kumpulkan semua itu orang Quraisy, iaitu daripada orang besar daripada Quraisy seperti Abu Jahal, daripada kira dia seorang daripada kabilah Bani Makhzum, dan Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah, Abu Sufyan bin Harb daripada kabilah Bani Abd Syams, dan juga An-Nadhr bin Haris daripada Bani Abd Dar, dan Umayyah bin Khalaf daripada Bani Jamh, dan selain daripadanya, dan tidak diizinkan kepada kabilah selain Quraisy untuk masukkan kepada bincangan itu yang terjadi di Dar An-Nadwa. Dan apa yang berlaku tentang bab itu? Apabila bincang di antara kalian sama-sama bincang bagaimana kita nak buat tentang bab ini, adalah ada yang mensyadangkan adalah kami tak benjarakan ataupun ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wassalam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Dia ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tangkapkannya dan letak di satu tempat. Jangan bagi dia pergi ke mana-mana, duduk di situ je. Jadi dakwanya berhentilah. Jadi itu adalah di antara ketua-ketua yang Quraisy yang ideanya kira sederhana. Tapi ada yang daripada golongan yang ideanya adalah sangat jahat, iaitu seperti mana Abu Jahal, dia kata mesti kami bunuhnya. Mesti kami bunuhnya. Sebenarnya idea itu adalah orang itu suka sangat, sangat nak bunuh pada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi dia takut. Takut apa? Dia takut adalah sebab Nabi SAW daripada Bani Hashim. Bani Hashim, dia adalah kira satu kabilah yang kuat. Dan siapa daripada kabilah-kabilah yang kecil itu adalah dia akan pergi nak bunuhkan pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian adalah dia akan hadapkan di hadapan Bani Hashim tu. Jadi semua orang tak nak buat seperti itu. Tapi adalah di antara kalian yang bagi idea dikatakan ialah Abu Jahal. Dan dikatakan adalah juga di antara kitab-kitab kisah-kisah yang diceritakan dia adalah syaitan yang yang bagi idea seperti itu. Dia datang serupa seorang lelaki, seorang, dan dia bagi idea itu adalah diceritakan seperti itu. Lakin yang penting pada kisah ini wallahu alam, nah, yang penting sebab ada tentang dalil ini, setiap benda ada dalil untuknya. Jadi tentang bab ini adalah yang penting pada kisah ini, idea yang dapat untuk bagaimana nak selesaikan hal ini adalah dapat idea untuk ambilkan daripada setiap satu kabilah seorang lelaki yang kuat. Maka dia tunggu di depan pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, depan rumahnya. Kemudian orang itu bunuh pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Dia bunuhkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, kemudian adalah darahnya yaitu di antara semua kabilah-kabilah. Maka Banu Hashim tak akan nak lawan dengan semua, maka Bani Hashim akan terima untuk apa? Terima dia. Terima diat. Jadi apabila idea itu seperti itu, orang itu nak seperti ini, tapi apa yang dia rancangkan pada bab ini semua tidak berlaku. Allah Subhanahu wa taala dalil tentang kisah ini dalam surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk. Naam. أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Orang itu adalah buat bincang sama-sama untuk apa? Untuk lakukan seperti itu, untuk nak bunuhkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Awal-awal idea yang pertama apa? Untuk yahbisuk, yuqayyiduka atau yahbisuk, yani maksudnya adalah ambilkan kamu, adalah tangkap dan sebagainya. Dan idea yang kedua apa? Yaqtuluk, adalah bunuh badan kamu, au yukhrijuk, atau keluarkan kamu daripada tempat itu. Wayam kuruna, itu adalah buat macam-macam idea dia. Tapi wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Orang itu buat macam-macam idea, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jalankan apa yang badannya. Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi apabila ya, berlaku seperti itu, Allah Subhanahu wa taala beritahu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk keluar daripada tempat itu. Jadi Allah SWT beritahu pada baginda Nabi Muhammad SAW untuk orang itu buat macam-macam rancangan untuk nak bunuhkan padamu, maka keluar. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW keluar dengan rahsia dia dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan apabila dikeluarkan daripada tempat itu adalah baginda Nabi Muhammad SAW dikatakan diletakkan Sayyidina Ali karramallahu wajah. Naam, radhiyallahu anhu. Untuk apa? Untuk dia tidur di tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adalah kisah ini yang masyhur. Nah, Masya Allah. Kemudian adalah apabila berlaku seperti itu adalah apabila orang itu lihat itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktashafu macam orang itu sudah tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan dan perjalanannya sudah berlaku pada malam dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan seperti mana kisahnya yang masyhur dia rehat di tempat Gur Thawr. Naam, dan selama tiga hari dekat situ. Naam, dan ada kisahnya yang ada tentang bahagian-bahagiannya, tapi ini dengan cara ringkas tentang bab itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai kepada kota Madinah Munawwarah dan di masa itu adalah ditunggunya oleh Al-Aus dan Khazraj dan juga adalah orang-orang semua orang yang mukmin orang Islam yang hijrah daripada Makkah. Nah, menunjukkan pada kisah ini adalah hijrah ini bukan adalah hanya berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Tak. Bukan makna hijrah seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam apabila hijrah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula siapkan satu negara ataupun satu negeri ataupun satu negara adalah siapkan satu tempat untuk jadi kuatkan Islam orang Islam dekat situ dan dimulakan apa tarikh hijrah. Macam sekarang kita gunakan tarikh hijrah kan, dia mula pada tarikh hijrah itu. Jadi mula daripada tarikh hijrah. Sebelum itu digunakan apa tarikh yang ada pada uh, kisah-kisah yang berkaitan seperti mana Amul Fil, tahun gajah. Macam macam contohnya digunakan nama-nama seperti itu, tapi selepas hijrah sudah mula untuk apa mulakan pada gunakan pada tarikh hijrah juga. Dan Nabi Muhammad SAW Allah Subhanahu Wa Taala selamatkannya daripada apa yang orang itu rancangan dan selamatkannya dan selepas hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah adalah Islam sudah kuat dan kisah ini ada beberapa yang bahagian yang terjadi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang Islam balik kepada kota Makkah di tahun buka Makkah Fath Makkah dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan baginda Nabi Muhammad SAW dan golongan yang ada dengannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Jadi kisah ini berkaitan dengan ayat wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Hmm. Nah. Masa ada masa sikit insyaAllah. Baik. Kalau ada masa lagi sikit adalah kita ceritakan tentang kisah Nabiullah Musa. Nah, Allahumma salli alaika ya Sayyidi Rasulullah. Nah, selepas kisah Nabiullah Shu'aib daripada awal juzuk ini adalah tentang kisah Nabiullah Musa juga. Naam, yaitu بعد قوله تعالى ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Nah, dari situ mula kisah itu. Sebenarnya dia ada lebih pada satu bahagian, bukan hanya bahagian dengan lawan dengan orang yang ahli sihir, bukan itu sahaja. Tapi kita ceritakan sebahagian daripadanya sebab kisah Nabiullah Musa di dalam Al-Quran Al-Karim
disebutkan banyak kali, bukan adalah satu dua. Siapa tahu berapa kali disebutkan tentang kisah Nabiullah Musa di dalam Al-Quran Al-Karim? Siapa ada tahu? Ada yang pernah baca ke dengar dalam kuliah? Hmm? Pernah dengar tapi lupa Syekh. Hmm. Tentang kisah Nabiullah Musa, hmm, adalah Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. Dari baca muka surat ke-9. Nah, kisah Nabiullah Musa disebutkan lebih pada 100 kali. 136 kali disebutkan tentang kisah Nabiullah Musa di dalam Al-Quran Al-Karim. Maksud bahagian-bahagian daripada kisah itu, kadang-kadang benda yang berulang-ulang. 136 kali. Masya Allah. 136 kali disebutkan tentang kisah Nabiullah Musa di dalam Al-Quran Al-Karim. Mula daripada kecil, mula daripada di masa ibunya letaklah dekat Nai, dan di masa diambil oleh Nam. Semua itu adalah kisahnya dengan kaumnya dan sebagainya. Ada panjanglah kisahnya. Nanti insya-Allah satu hari mungkin kita ceritakan semua kisah-kisah itu, insya-Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan ceritakan sebahagian daripada kisah itu, insya-Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabiullah Musa alaihissalam dengan orang ahli sihir dikira di antara kisah yang hebat, yang tunjukkan kepada iman dan bagaimana iman akan kuat di hadapan orang yang sesat. Maksudnya bagaimana akan berlawanan apabila ada berlawanan di benda yang benar dan benda yang tidak benar, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi benda yang benar untuk berjaya ataupun menang. Nah, kisah ini tentang Nabiullah Musa dengan ahli sihir itu adalah sudah berada dengan lebih daripada satu surah, di antaranya surah Al-A'raf dan surah Taha dan juga surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala hantar Nabiullah Musa alaihissalam kepada Firaun yang zalim, untuk dakwanya kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala dan tinggal selainnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri macam-macam pada Nabiullah Musa pada mukjizat. Di antaranya adalah tongkatnya. Naam, tongkatnya yang berubah yang jadi ular, ular yang ular yang benar. Naam. Dan juga adalah tangannya yang keluarkan ikhruj bayda, keluarkan tangannya dengan apa, dengan putih, dengan cahaya, tanpa adalah apa-apa berlaku badannya. Jadi dalam kisah ini adalah Firaun, dia kata Musa ini, Nabi Allah Musa ini adalah orang yang sahir, dan kata apa yang dia bawa semua itu adalah tipu, semua itu adalah sihir. Jadi Firaun kumpulkan ahli sihir, orang yang hebat-hebat untuk lawan dengannya di satu hari dipanggil Yaum Zina. Yaum Zina macam hari raya di hadapan semua orang, hari yang mulia pada orang itu. Jadi di hari itu semua orang dikumpul, dan orang ahli sihir itu berdiri di hadapan Nabiullah Musa. Jadi Nabiullah Musa kata badannya, Alqu. Nabiullah Musa kata badannya, kamu baling apa yang kamu kata. Jadi setiap orang ahli sihir biasanya ada yang pegang tongkat, ada yang pegang tali, ada yang pegang ada caranya. Jadi orang itu baling talinya ataupun tongkatnya. Jadi eh, tongkat itu dan tali itu jadi ular, tapi bukan secara hakikat, disebabkan orang itu sihir pada mata orang-orang yang hadir. Jadi orang yang hadir di masa itu semua lihat apa? Semua lihat adalah tongkat dan tali-tali itu, semua itu adalah ular-ular yang besar. Tapi padahal dia bukan seperti itu, sebab orang itu buat sihir pada mata orang itu, jadi nampak seperti itu. Nah, wa khuyila lahum adalah dia panggil, adalah sampai orang itu khayal ataupun sampai nampak seperti itu, nampak itu adalah seperti ular yang berjalan-jalan ataupun yang bergerak-gerak. Jadi di masa itu Allah Subhanahu wa taala wahyu kepada Nabiullah Musa, an alqi asak,
adalah untuk balingkan tongkat yang dia ada. Falamma alqaha, apabila dia baling tongkat itu, apa yang jadi? Jadikan ular yang benar, dan dia makan semua ular itu yang ada, yang daripada orang ahli sihir. Orang yang ahli sihir, apa yang berlaku padanya? Dia tahu tahap sihir bagaimana. Jadi apa yang dia lihat daripada Nabiullah Musa ini adalah bukan sihir. Jadi dia tahu. Jadi apabila jadi seperti itu, apabila jadi seperti itu adalah dia tahu ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu ahli sihir semua, apa yang dia kata? Amanna bi Rabbi Harun wa Musa. Kami beriman pada Tuhan Harun dan juga Musa. Nabiullah Harun dan juga Nabiullah Musa. Apabila jadi seperti itu, Firaun dengar orang itu dia beriman, belum lagi dalam keadaan seperti itu, Firaun adalah marah sangat dan sampai kata akan bunuh kepada kamu sungguh kalian ya orang yang ahli sihir, wala la uqatilannakum la usalliwannakum. Dia adalah sampai adalah akan ikatkannya, dan adalah sampai bunuhkan badannya dan potong tangannya dan kakinya. Tapi apa yang Firaun kata pada orang itu tak berubah walaupun sedikit daripada hati orang ahli sihir itu. Orang ahli sihir itu terus beriman. Dia tak berubah sebab dia tahu tak ada manfaat, tak ada apa-apa. Jadi biarlah dia mati lagi baik. Sebab dia tahu apa yang Nabiullah Musa bawa itu adalah benar. Jadi dia beriman dalam bab itu. Jadi apa yang kata Firaun kepada orang itu tidak berubah pada hati orang itu langsung. Jadi orang itu tetap dalam keadaan seperti itu. Ini adalah kisah dengan cara ringkas tentang kisah ini. Menunjukkan kisah ini pada kita, hak ataupun benda yang benar akan jelas-jelas benar walaupun adalah dikumpulkan ramai pada orang yang batil ataupun orang yang tidak benar, tapi yang benar itu akan berjaya, akan menang walaupun selepas masa. Maksud, kalau kita tengok pada orang ahli sihir itu, awal-awal dia sampai adalah orang semua kaum itu lihat apa? Lihat adalah ular dan sebagainya. Sampai orang tu macam buat sihir kepada orang yang hadir. Semua orang tu takut, rasa macam hebat sangat. Tapi apabila datang benda yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila jadi tongkat yang ada pada Nabiullah Musa yang jadi ular dan makan semua itu, semua orang itu beriman. Jadi kemungkinan kita di kehidupan kita ini, kita jalan di satu tempat, semua orang rasa macam lawan dengan kita. Dan kita adalah tahu jalan kita itu adalah jalan yang benar. Maksudnya, jalan itu adalah jalan yang betul, bukan salah. Jadi tetaplah dalam jalan itu. Jangan berubah sebab orang kata, semua orang buat macam tu. Tak. Kamu tahu orang itu buat salah, kamu jangan buat. Kamu tetapkan dalam keadaan yang benar, keadaan yang betul. Nanti Allah SWT akan jelaskan pada orang itu apa yang dia lakukan pada kesalahan. Jadi, jangan adalah rasa kalau adalah jalan itu ramai orang ikut. Tapi jalan yang baik ada sikit orang ikut. Kamu tetap dekat jalan yang sikit. Walaupun kamu nampak dekat jalan yang tidak betul, itu adalah ramai orang yang mengikut. Tapi kamu kena tahu, jalan yang sikit itu adalah dia yang betul. Jalan yang sikit itu, jika dia benar, itu adalah yang betul. Jadi, al-ibrah laysat bil kisrah. Maksudnya, hikmah ataupun ibrah daripada itu bukan adalah dengan berapa banyak. Tengok Allah Subhanahu wa taala bagaimana disebut dalam Al-Quran Al-Karim, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit daripada hambaku yang bersyukur. Ha? Berapa banyak hamba Allah Subhanahu wa taala? Ramai. Tapi yang bersyukur sikit. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kalau kita cari dan tentang qalil, sikit dalam Al-Quran, ada banyak tentang bab itu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pada golongan orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Iman yang benar akan beri pada tuannya adalah kekuatan. Akan bagi kepada tuannya adalah hebat. Tidak takut apa-apa.
Seperti mana Nabi Allah Musa, bagaimana dia berlaku dengannya. Tak takut pada apa yang berlaku pada orang itu. Semua orang terkejut. Ular besar. Tapi Nabi Allah Musa tak ada perasaan apa tentangnya. Nabi Allah Musa adalah tetap dalam keadaan itu. Nah, itu seperti mana kita kata, seperti mana dalam bab ini adalah orang tetap dalam keadaan yang benar adalah lebih baik daripada kita mengikut pada orang yang zalim. Yang ini maksud kita kalau nampak ada orang yang zalim dan sebagainya, orang itu kata nak akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Kalau kamu tak buat macam ni, saya akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Jangan kita fikir banyak. Jangan kita fikir banyak tentang bab itu. Tidak akan berlaku selain yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Jadi kalau kamu tahu benda itu tidak sah, tidak benar, tidak betul, jangan lakukan. Tinggalkan. Contoh orang bangsa kita buat sesuatu. Jadi kita tengoklah adakah dia mengikut syariat ke tidak. Adakah dia adalah bab ini betul ataupun tidak. Semua itu adalah kena fikir dulu sebelum adalah kita lakukan. Ada beberapa keadaan yang perlukan pada kita adalah kita fikir betul-betul tentang bab itu untuk diri kita dan selamatan untuk diri kita. Tapi kita cakap bukan tentang sampai tahap tu. Kita cakap tentang bab adalah orang suruh kita buat tidak baik. Na'udzubillah min zalik. Maka kita tetaplah dengan jalan yang baik. Walaupun adalah mungkin hasilnya sikit. Contohnya, orang suruh kita adalah join lah dekat sini. Ini adalah bisnes cepat kaya dan sebagainya. Dapat duit banyak dan sebagainya. Tak apalah, biarlah saya miskin. Biarlah fakir miskin. Tapi saya tahu duit saya bersih. Duit saya tak ada syubhah. Tak apa, biar saya tak cepat kaya, tak ada masalah. Tapi saya tahu itu adalah duit yang saya ada, itu adalah duit yang halal. Seperti itu adalah banyak pada contoh yang ada berlaku di hidupan kita. Yang diperlu pada kita adalah banyak fikir tentang bab ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran Al-Karim di dalamnya banyak daripada kisah-kisah. Bukan adalah untuk kita baca dan jalankan. Untuk kita baca dan ambil ibrah daripadanya. Untuk baca dan ambil adalah ibrah, hikmah untuk kita. Pada hari ini kita banyak belajar. Di antaranya adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan itu adalah ada yang baik untuk diri kita. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang sifat orang beriman dalam surah Al-Anfal, ha? Tentang orang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala sudah terangkan tentang sifatnya, bagaimana orang itu adalah orang yang mendirikan solat dan tunaikan zakatnya, dan juga dalam menjaga pada muamalatnya. Adalah banyak pada sifat yang kita baca pada hari ini. Juga bagaimana yang berlaku dengan perang Badar. Bagaimana adalah di masa itu orang Islam adalah sikit, tak banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menangkan orang Islam. Walaupun orang musyrik di masa itu adalah 1,000 orang. Lagi banyak. Dua kali, tiga kali ganda. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada orang Islam menang. Maknanya benda yang benar akan berjaya, akan menang. Walau ba'dahin, walaupun selepas semasa. Mungkin ada orang tanya, mungkin ada orang fikir, bagaimana tentang bab itu? Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, semua ada hikmah. Apa yang berlaku di atas muka bumi ini ada hikmahnya. Jadi perlu pada kita untuk tafakkur dan juga kita serah pada Allah Subhanahu wa taala dan tawakkul ala Allah. Dan kita faham pada pelajaran kita pada hari ini, tawakkul ala Allah Subhanahu wa taala, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala bukan maknanya tidak amalkan dengan asbab. Kita amal dengan asbab wa tawakkul ala rabbil asbab. Amalkan dengan sebab-sebab dan tawakul pada Tuhan yang jadikan semua sebab-sebab itu. Nah, jadi qabla an natlub minan nas, sebelum kita minta pada manusia, minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhir pada kelas kita pada hari ini, saya nasihat kepada diri saya dan juga kepada semua yang hadir dengan saya. Di antara kisah yang saya dengar daripada guru saya, adalah seorang datang kepada guru saya. Waktu itu dia menadu dengannya. Dia kata, wahai guruku, saya ada masalah. Saya ada masalah yang tak settle. Saya sudah pergi sana, pergi sini. Minta orang bantu, minta orang ini bantu, minta orang ini bantu. Semua tak dapat. Tak dapat bantu saya. Saya dah tak tahu nak buat apa. Macam mana tentang bab ini?
Dia kata, gurunya kata, kamu call lah nombor yang cepat, cepat dapat jawab. ابعت برقية على الرقم السريع. maksud call lah nombor yang cepat jawab. Apa orang tu pandang-pandang gurunya macam ni. Nombor cepat, tak, cepat dah, cepat dapat jawab. Nombor apa tu? Dia kata nombor 222. 222. Hafallah benda tu. Bagus untuk diri kita. Nombor penting tu. 222. Ini nombor yang cepat dapat jawab. Ini saya bagi juga pada kamu semua. 222. Tapi jangan call dekat telefon. Sebab dia bukan guna telefon. Jadi pelajar itu kata pada gurunya, apa nombor tu wahai guruku? 222. Dia kata padanya, dua yang pertama adalah 2 rakaat. Dua yang kedua adalah pada 2 pagi. Maknanya di masa orang yang sudah tidur, semua orang tidur. Dua yang ketiga dengan 2 air mata yang turun. Yani dua pertama, 2 rakaat pada jam 2 dengan 2 air mata yang turun. Mata kamu turunkan air mata. Yani utlub min Allah. Maksudnya minta daripada Allah Subhanahu wa taala di masa semua orang tidur. Seperti mana dalam hadis, seperti mana dalam hadis Allah Subhanahu wa taala terima doakan hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada langit dunia. Yani rahmatnya akan turun kepada langit dunia ini. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala akan jawab hamba-hambanya. Apa yang minta Allah Subhanahu wa taala akan beri pada hambanya. Jadi marilah kita pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, pada hari ini, khususnya pada hari ini, kita grup ni, ahli grup ni, kita amal. 222. Saya rasa tak ada seorang daripada kalian kita semua, termasuk saya orang yang pertama, tidak ada hajat untuknya. Marilah kita amalkan pada malam ini nombor 222. 2 rakaat, 2 pagi dengan 2 air mata. Usha untuk air mata kamu turun. Di masa kamu doa, usah untuk air mata kamu turun. Seorang nadu dengan gurunya kata, wahai guruku, hati saya tak tahulah susah air mata ni nak turun. Susah air mata saya untuk nak turun, dia kata. Jadi guru tu kata badannya, ibki li'annaka la tafki. Dia kata menangis sebab kamu tak dapat menangis. Ibki li'annaka la tafki. Menangis sebab kamu tak sampai tahap menangis. Jadi perasaan itu adalah kalau na'udzubillah min zalik Allah Subhanahu wa taala cabut pada hati kita, maknanya hati sudah keras. Jadi perlu pada kita adalah menangis sebab hati kita tak lembut, tak sampai pada tahap lembut. Tak sampai pada tahap air mata itu keluar pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa bihadzal qadar insyaallah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan khair. Afu minkum, mohon maaf hari ini mula lambat dan habis lambat. Semoga Allah SWT terima pada semua insya-Allah. Kita bertemu esok insya-Allah pada juzuk 10 insya-Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum, jazakumullahu ala kulli khair. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua orang yang join dengan kita dalam grup ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima pada kita semua insya-Allah, dan semoga insya-Allah apa yang kita kongsikan dengan semua ada manfaat untuk semua biiznillah Subhanahu Wa Taala. Hari ini saya penat sikit. Saya niat insya-Allah setiap hari nak buat. Saya minta pada isteri saya buat mungkin sebahagian. Kita masih lagi berterusan insya-Allah pada setiap hari insya-Allah kita infak untuk buka puasa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Esok mungkin insya-Allah akan ada biiznillah Subhanahu Wa Taala bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita. Peluang terbuka pada semua insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang berminat nak buat sama-sama buat.
Dan siapa yang dia rasa dia boleh buat sendiri, silakan buat sendiri. Kita mudah-mudahan jadi di antara orang yang mensanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang dia sunat benda sunat hasanah, sunat yang baik dan ada orang amalkan sunat itu, maka dia dapat pahala seperti mana orang yang dilakukan. Adalah seperti dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dalu 'ala al-khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan dapat pahala seperti mana orang yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan dengan idea yang saya bagi pada semua ini untuk kita bagi infak kepada orang, infak buka puasa kepada ramai orang, mudah-mudahan kita dapat saham untuk akhirat untuk kita. Kalau ada orang nak join dengan kita, insya-Allah boleh kita uruskan untuk dia. Kalau ada orang dia berasa dia boleh buat sendiri, silakan. Asalkan kita buat. Buat adalah benda yang ada manfaat untuk kita, insya-Allah di dunia dan juga di akhirat kita biiznillah. Untuk maklumkan untuk semua bab ini untuk infak untuk buka puasa ini adalah bukan hanya pada orang fakir miskin, ya, bukan pada fakir miskin, dia tu bukan adalah khas untuk fakir miskin ataupun hanya fakir miskin yang boleh terima. Siapa-siapa walaupun orang kaya, kita bagi kepadanya untuk buka puasa, kita dapat pahala seperti mana dia puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Sama-sama. Jazakallah Barakallahu fikum. khairan. Alhamdulillah. Amin ya rabbal Selamat alamin. berbuka. Selamat berbuka, Syekh. جزاك الله خيرا كثيرا شيخ بارك الله Sama-sama. فيك. Terima Barakallahu kasih, Syekh. fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Syekh.